لا إله إلا الله الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Debaran mabrur 5 hari bulan Zulhijjah. Degupan jantung, denyutan nadi semakin kuat kepada tetamu duyufur rahman. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kedengaran kerana kebanyakan jemaah yang masuk ke Makkahul Mukarramah di penerbangan yang akhir, mereka masih lagi dalam keadaan ihram. Ihram mereka adalah ihram haji ifrad dengan niat haji seawal di Mikat Karnul Manazil, di dalam penerbangan ataupun Bi'ru Ali datang dari arah Madinah. Jamaah berihram haji, berniat haji, nawaitul hajja wa ahramtu biha lillahi ta'ala, sampai ke kota Makkah. Selepas check-in hotel, berkumpul bersama teman-teman dan rakan-rakan, bergerak bersama mutawif, bersama para pembimbing, bersama teman-teman dan rakan-rakan. Labbaik Allahumma labbaik. Hal keadaan jamaah bertaharah, hal keadaan jamaah menutup aurat dengan sempurna, memakai pakaian ihram yang sederhana. Allah Ta'ala menjemput kita sampai ke majlisnya dengan niat yang sama, dengan pakaian yang sama, dengan syiar talbiyah yang sama. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terngiang-ngiang kepada para tetamu yang masuk di dalam istana Allah, di rumah Allah, di tanah suci Allah Azza wa Jalla. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai pemilik hati yang tenang, wahai pemilik hati mutmainnah, pemilik jiwa nafsu mutmainnah, tenang saat dikurniakan kemewahan, keselesaan dan juga nikmat. Tidak lupa diri, tidak alpa, leka dan lalai, sedar dan insaf. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. In asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Nabi SAW menyatakan sifat orang-orang yang beriman itu sangat ajaib, pelik jika dibandingkan dengan manusia kebanyakan. Ketika dia dikurniakan perkara yang menggembirakan hati, jiwa dan perasaan, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia diuji dengan ujian musibah, penderitaan hati, penderitaan tubuh, badan dan emosi, sabar, berbaik sangka, sabar, berdamai dengan takdir, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersangka baik dengan apa yang berlaku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Berdoa dengan al-istirja, bermunajat dengan al-istirja. Ya Allah, aku dan kejadian, aku dan kehidupan datang daripada-Mu, dan aku juga kehidupan yang penuh dengan pancaroba ini akan kembali kepada-Mu juga, wahai Allah. Ketentuan-Mu, wahai Allah. Namun wahai Allah, hamba-Mu ini mengharapkan pahala. Aku boleh bersabar, wahai Allah, dan ini adalah mujahadahku. Ini adalah jihad seorang hamba yang berlari-lari
mengharap keampunan dan rahmat-Mu, wahai Allah. Aku mengharapkan pahala. Dan aku mengharapkan, wahai Allah, kebaikan yang lebih baik daripada apa yang aku terima pada ketika dan saat ini. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi Makkah, khususnya Masjidil Haram, menerima tetamu Allah, tetamu ihram umrah sepanjang tahun. Masuk bulan haji, masuk bulan haram. Tetamu yang hadir adalah tetamu berihram dengan ihram haji. Ihram umrah sepanjang tahun. Ihram haji di bulan-bulan haji. Maka ada yang masuk dengan mengerjakan haji tamattu', mengerjakan ihram umrah terlebih dahulu. Saya dan rakan-rakan bersama dengan jemaah Juara Travel, bersama dengan jemaah yang datang KT awal, KT 1 sehingga KT saya KT 12B yang datang masuk ke Madinah Al-Munawwarah, kami mengerjakan haji tamattu', iaitu mengerjakan ihram umrah terlebih dahulu, kemudian mengerjakan ihram haji. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semua. Dan menariknya ada di kalangan jemaah kita yang mendapat penerbangan akhir, penerbangan direct masuk ke Makkah, Jeddah, KLIA, Jeddah, masuk ke Makkah. Ihramnya ketika di Miqat Qarnul Manazil sekitar 1 jam sebelum mendarat, mereka berihram haji, berniat haji. Maka masuk mereka ke bumi Makkahul Mukarramah dalam keadaan ihram haji, dan masuk mereka ke dalam Masjidil Haram mengerjakan tawaf qudum, tawaf selamat datang. Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku beriman kepadamu dan aku membenarkan titah perintahmu yang kau suruh kami ikut, yang kau larang kami tinggal. Dan kami memenuhi janji kami selaku hamba kepadamu, wahai Allah. Wa wafa'an bi ahdika wa ittiba'an li sunnati nabiyyika, kerana mengikut sunnah kekasihmu buhati kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tangan ini diangkat, isyarat istilam dihalakan kepada Hajarul Aswad, penjuru Hajar Aswad, memulakan ibadah tawaf. Allahu akbar, Allahu akbar, tawaf pun bermula. Lihatlah, wahai pencinta Allah, perindu Nabi, dengarlah, lihat dan dengarlah apa yang sudah dilakukan oleh orang yang awal mengerjakan tawaf sebelum daripada munajat mereka, doa mereka, rintihan mereka. Allahu akbar. Selesai mengerjakan ibadah tawaf dengan mengulangi 7 kali pusingan. Pusingan pertama di ruangan yang sama, di tempat yang sama, namun pengalaman yang berbeza. Kita akan melihat penglihatan yang berbeza. Kita akan mendengar rayuan munajat yang berbeza, yang sudah barang tentu zikir dan doa kita juga sering berubah-ubah. Hati, jiwa dan perasaan sering berubah. Pusingan yang pertama tawaf, pusingan yang kedua tawaf, pusingan yang ketiga tawaf. Semakin dalam dan hanyut kita kot dan lekut di dalam penghayatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawaf ini tawaf qudum, sidang jemaah, tawaf selamat datang. Kemudian jemaah yang mengerjakan haji ifrad mengerjakan ibadah sa'i. Kali ini adalah sa'i haji. Tawaf qudum, sa'i haji. Tawaf qudum hukumnya sunat. Selepas itu disyariatkan juga mengerjakan sembahyang sunat tawaf, minum air zam-zam. Allahumma inni as'aluka rizqan ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa sakun. Ya Allah, aku pohon dengan asbab aku minum air zam-zam ini, wahai Allah, keampunan dan rahman. Aku mohon juga ilmu hikmah dan kebijaksanaan. Aku mohon, wahai Allah, rezeki yang luas. Dan aku mohon penawar bagi sekalian penyakit. Inilah doa saat
Kita sebelum atau selepas minum air zam-zam, bismillah, kita teguk alhamdulillah. Tegukan kedua, bismillah, kita minum alhamdulillah. Tegukan ketiga, bismillah, kita minum alhamdulillah, sambil memandang ke arah Kaabah. Dan inilah kebiasaan kita di bumi Mekah. Oleh kerana cuaca di Mekah agak panas, jemaah dinasihatkan untuk selalu memperbanyakkan minum air, dan minum air yang diperbanyakkan itu adalah minum air zam-zam. Sebaik-baik air di atas muka bumi adalah air zam-zam. Dan inilah hadiah buat jemaah yang keluar peluhnya saat mengerjakan tawaf, yang keluar air mata keinsafan taubatnya saat bertawaf, maka ini adalah hadiah. Allah Ta'ala menggantikannya dengan sebaik-baik air. Dan air inilah yang kita dambakan nanti boleh memadamkan murka dan api neraka Allah SWT. Air mata keinsafan. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Rancangan Debaran Mabrur itu tadi dibawakan khas oleh Juara Travel and Tour Sernia Berhad. Hubungi segera 03-922-67105 dan cawangan Juara Travel di seluruh Malaysia untuk pertanyaan lanjut dan pendaftaran. Layari www.juaratravel.com.my. Jadilah yang terawal menyahut seruan Baitullah. Juara, pilihan kami. Berpengalaman selama 21 tahun dan telah membantu seramai 80,000 orang jemaah. Ramai berpuas hati dengan servis dan perkhidmatan yang diberikan. Hotel dekat, perkhidmatan 7 bintang dengan harga mampu terbang bermula RM6,990 saja. Dan bagi anda yang ingin pergi menunaikan haji dengan mudah, cepat dan selesa. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya diikin. Al-mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah, وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Kapsul haji ini dibawakan kepada anda oleh Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit berjuang bersama. Dalam perjalanan Nabi menuju ke Masjidil Aqsa, untuk Nabi berhenti dan salat di situ dan berdoa. Sehingga Nabi tanya, apakah tempat ini wahai Jibril? Kata Nabi, ini adalah Yathrib, tempat yang nanti kamu akan hijrah. Maknanya sudah pun diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi untuk keluar berhijrah dan juga memerintahkan kepada kaum muslimin pada waktu itu untuk hijrah ke Madinah. Asal namanya Yathrib. Yathrib ini adalah nama penyakit. Dan tempat itu
terkenal dengan banyaknya kurma, tapi juga terkenal dengan wabak penyakit. Tapi berkat dengan doanya Nabi SAW dan tempat yang dipilih oleh Allah, maka menjadilah dia suatu tempat yang mulia sehingga dinamakan Al-Madinah dan juga digelar sebagai Al-Munawwarah, iaitu kota yang bercahaya. Tapi nama yang masyhur yang Nabi sebutkan adalah Taibah. Ini adalah merupakan daripada kemuliaan dan juga termasuk daripada tanah haram. Sama seperti kota Mekah, dia juga adalah tanah haram. Seperti mana sabda Nabi SAW, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku juga telah mengharamkan Madinah dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan didoakan khusus kota Madinah ini oleh Nabi SAW. Oleh kerana itu Imam Malik bin Anas, bahkan kalau mengikut pendapat dia kata kota Madinah ini lebih afdal daripada Mekah. Sampai begitu. Kenapa? Sebab dia kata Madinah ini didoakan khusus oleh Nabi, dan Nabi adalah sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik makhluk. Membicarakan tentang kota-kota suci ini, pertama pastikan kita ada niat untuk ke sana, kerana dengan niat itu Allah SWT akan lihat niat-niat kita dan akan menilai kepada niat kita. Dan apabila kita terpilih untuk dapat pergi ke sana, pastikanlah kita tanamkan niat-niat yang salihah, dan pastikan juga persiapan-persiapan kita untuk berada di sana itu dengan persiapan yang terbaik, dengan menyucikan jiwa kita dengan niat yang baik. Kemudian dengan kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mudah-mudahan apabila kita sampai di sana kita membawa persiapan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tanamkan rasa rindu kita kepada Nabi SAW dan kecintaan ini. Mudah-mudahan kita akan dapat menghayati daripada apa yang pernah ada pada zamannya Nabi SAW, khususnya di kota Madinah lah banyaknya tempat-tempat sejarah yang boleh untuk kita ziarahi, dan kita dapat mengambil pengajaran daripada tempat tersebut, insya-Allah. Kapsul haji itu tadi dibawakan secara eksklusif untuk anda oleh Aman Palestin. Layari www.jommenyumbang.com. Bangkit berjuang bersama. Ukirkan senyuman di wajah mereka sebagai tanda ingatan dan rasa cinta kita. Jadikan Aidiladha kali ini Aidiladha yang paling bermakna buat saudara kita di Palestin, Syria dan Yaman. Ayuh bersama kita tunaikan ibadah korban kita melalui kempen ibadah korban di Bumi Anbiya Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit berjuang bersama. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Inspirasi Informa Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami, yang baru buka radio pada waktu ini, masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Ya betul, kita bersiaran untuk edisi di petang Isnin 4 Julai 2022 bersamaan 4 Zulhijjah 1443 Hijriah. Dan pada siaran kali ini, untuk hari ini kita akan bawakan sebuah rancangan baharu yang akan bermula sesi Julai ini, okey. Dan kita nak tahu apa rancangannya, kita beri nama Raudah Jiwa. Ya, betul itu. Masya Allah. Taman-taman Masya Allah, Raudah Jiwa yang kita akan membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, khusus untuk musim baru pada bulan ini. Betul. Kita akan mendengarkan perkongsian bersama dengan tetamu kita, iaitu Ustaz Ahmad Adnin Roslan. Nak tahu lebih lanjut tentang pengisi rancangan ini, kita akan dengarkan kejap lagi sebab kita ada sesi ta'aruf bersama dengan tetamu kita ini. Ya, insya-Allah. Dan kalau ada juga yang bertanya soalan dan sebagainya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Betul. Tema untuk rancangan ini kita nak bawakan tentang perkongsian isu-isu anak muda, juga kepada orang yang membangunkan jiwa anak muda, khususnya kepada ibu ayah dan juga para guru yang sentiasa berkait rapat dengan orang muda, kan, nak tahu apa perasaan, emosi dan juga apa sahaja yang kita boleh berikan manfaat kepada generasi muda untuk kita bawakan yang baik-baik. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, terus setia bersama kami menantikan rancangan Raudah Jiwa sebentar sahaja lagi. Sedia ada, tak kira berapa kita sumbang sedekah serantamu. Sedia ada yang lebih memerlukannya. Mari
pelajar lepasan SPM, STPM atau STAM. Tidak pasti haluan yang ingin diceburi. Keliru dalam membuat keputusan. Ikut pilihan mak ayah atau ikut minat diri sendiri. Ingin tahu apa yang sebaiknya? Jom sertai Karnival Lepasan Sekolah untuk merungkai hala tuju yang anda inginkan. Pada Jun dan Julai ini bertempat di 14 lokasi seluruh Malaysia. Daftar segera di www.jomkls.com atau layari laman Facebook, Instagram dan TikTok Karnival Lepasan Sekolah untuk maklumat lanjut. Karnival Lepasan Sekolah, mencorak masa depan unggul. Dibawakan khas oleh Yayasan Ikhlas. Tahukah anda ada lebih 20 juta umat Islam di Malaysia, namun masih ramai yang belum ada kesedaran untuk melaksanakan kurban walaupun ianya satu sunnah yang sangat dituntut dalam agama. Allahu Akbar. Ayuh bersama saya Piu Amin, Duta Al-Khairi Kurban dan Akikah. Tahun ini kita laksanakan kurban untuk diri kita dan yang tersayang. Hubungi 0116556805 atau layari www.alkhairikurban.com. Al-Khairi Kurban dan Akikah, ibadah sempurna, kebajikan terlaksana. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Allahu Akbar. Aidiladha dah nak dekat. Kita tak daftar korban lagi ni. Iyalah. Kat mana pula saya nak daftarkan korban untuk keluarga kita ni? Semalam Ina dapat panggilan mengajak korban dari ladang ternak Umar di bawah Ustazah Asma Harun. Wah, baguslah macam tu. Macam mana pula kita nak daftar tu? Ina ada nombornya 011-2090-3735 atau Facebook ladang ternak Umar. Jom daftar. Jadin Pharma untuk anak-anak. Jadin Pharma untuk ibu bapa. Vitamin C Gummy tanpa gula putih, pewarna atau perisa tambahan. Dapatkan di www.herbitas.com atau WhatsApp 0377347155. 0377347155. Jadin Pharma dengan Jadin Pharma. Jadin Pharma semesti Jadin Pharma. Saya tak sempat lah nak daftar korban kat masjid kita tahun ni. Jangan risaulah. Easy Korban kan ada. RM320 je satu bahagian. Easy Korban? Ya, Easy Korban ni bukan je dah lebih 15 tahun pengalaman uruskan lebih 350,000 penyertaan. Bahkan yang pertama diiktiraf patuh syariah ISO 1900-2014. Wah, hebat tu. Macam mana nak daftar dengan Easy Korban ni? Mudah aja. Hubungi 1-800-885-885 atau layari easykorban.org. Easy Korban, mudah dan dipercayai. Abang, rindu kan nak ke Mekah lagi beribadah kat sana? Itulah, saya pun rindu juga. Tapi nak buat macam mana? Tak ada rezeki lagi. Apa kata kita berkorban di Mekah tahun ni guna Akikah Center? Akikah apa? Akikah Center. Sembelihan di Mekah. Dapat video umum suasana sembelihan. Siap ada sijil ukiran kayu lagi. Harga pun RM499 je seekor kambing. Wah, macam mana nak daftar? Abang buka je akikahcenter.com. Akikah apa tadi? akikahcenter.com. Mari kita renung kembali, bilakah kali terakhir kita berinfak? Firman Allah Subhanahu taala dalam surah Ali Imran, "Lan tanalul birra." Kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebaikan sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Saya Piu Hafiz Hanifah ingin mengajak anda manfaatkan bulan Zulhijjah ini dengan berinfak kepada dana pembinaan Masjid Al-Muqarrabin Kampung Kundur, Gua Busan, Kelantan. Layari www.masjidalmuqarrabin.com. Semoga Allah menggandakan amalan kita semua. Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya. Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah." Wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah. Baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai.
Siapa yang redha, kita balik. Siapa yang meredai kita, Allah yang menanti. Kota Kinabalu 93.9 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus kekal mendengarkan Radio IKIM. Tidak kira walau di mana saja berada, mungkin yang sedang dengarkan waktu ini di pejabat, di rumah maupun juga dalam kenderaan, sinonimnya mendengarkan radio. Alhamdulillah, kekal bersama Radio IKIM di setiap 15 buah frekuensi Radio IKIM di seluruh Malaysia. Ya, betul. Ini dalam negara, di luar negara kita online juga di Radio IKIM dengan apps dan sebagainya. Dan untuk waktu ini kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, boleh tonton di situ. Betul. Dan cakap tentang petang ni, rancangan yang kita bawakan rancangan baharu. Alhamdulillah, Mona. Ramai anda pun mula bertanya rancangan apa, siapakah pengisinya. Alhamdulillah, kita dah pun berada bersama dengan tetamunya di konti waktu ini. Tapi sebelum tu nak mohon izin kepada sahabat sekalian untuk anda terus like, komen, share. Ni bagus ni, sebab apa, kita nak kongsi lagi yang baik-baik dalam pertemuan kita di petang ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk petang ini bermula seperti Syafiq kata, bermula hari ini insya-Allah untuk bulan Julai, musim baru untuk rancangan baru iaitu Raudah Jiwa. Masya Allah, Raudah Jiwa. Mona sebut Raudah tu pun kan dia ada lahjah Arab kat situ. Masya Allah. Okay. Dan jom kita nak bersama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di konti mengalu-alukan kehadiran Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnin Roslan. Ya. Seorang pendakwah bebas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baru sembuh demam sebenarnya. Masya-Allah. Semoga baik-baik semuanya. Tahur insya-Allah. Itulah kan, tapi walaupun baru okey tu, tapi semangat Ustaz tu yang seronok tu. Betul-betul. InsyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Dan terima kasih juga kepada sahabat pendengar yang dah pun mula masuk ke ruangan komen kita. Dan insyaAllah petang ni kita nak bersama kenal mengenal menerusi rancangan Raudah Jiwa bersama dengan Ustaz Adnin. Ada yang dah pun bertanya, Ustaz ni orang Arab ke? Kan? Kan, ada yang macam-macam lah. Jadi jom lah, kita nak bersama dengan Ustaz Adnin kita. Itulah, kita nak berkenalan terlebih dahulu bersama Ustaz. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Adnin bin Roslan. Umur tahun ni 30 tahun. Alhamdulillah. Telah pun berkahwin. Isteri saya perempuan dan ada 2 orang anak. Dua-dua perempuan juga. Alhamdulillah. Duduk di Shah Alam Seksyen 7. Dan orang selalu kata muka saya ada mix ke kan? Arab ke apa ke? Mungkinlah mak saya ada keturunan Belanda. Dan ayah saya orang Melayu lah. So mungkin adalah mix sikit lah. Tapi dalam adik-beradik saya je lah yang muka macam mix sikit. Rezeki. Rezeki, Alhamdulillah. Kalau kita lihat di dalam ruangan komen kita, ada sahabat kita yang bertanya, Ustaz selalu muncul dekat TikTok dan juga Instagram maupun di Facebook. Jadi pelbagai platform media yang boleh kita bawakan sekarang Ustaz. Tapi sebelum kita nak tanya Ustaz pengalaman Ustaz di media sosial, kita nak tahu lagi satu lagi perkara. Sahabat pendengar kita pun bertanya, Ustaz latar belakang pendidikan Ustaz. Silakan. Pertama sekali saya cerita daripada saya form 1 lah. Saya form 1 dulu, saya masuk Mahad Tahfiz Al-Quran Hira. Sebab saya daripada kecil, daripada saya darjah 1, kalau cikgu tanya nak jadi apa, saya kata nak jadi ustaz. Saya pun tak tahu kenapa benda tu. Mungkin nak kata mak ayah saya suruh, tak juga kan. Tapi saya suka orang-orang agama. Alhamdulillah. So daripada kecil saya punya aim, dan saya nak jadi ustaz. Dan bila saya form 1 tu, saya cerita sikit Boleh silakan Ustaz. Sila. Kalau nak masuk sekolah tahfiz tu, dia kena ada ujian kemasukan. Dan ketika nak pergi ujian kemasukan tu, mak ayah saya tak ada. Mereka ada di luar negara ketika itu. Dan saya pergi tanpa bagi tahu dia orang.
Saya pergi sendiri ke ujian tahfiz tu tanpa mak ayah saya tahu. Dan saya pun tak tahulah kenapa tiba-tiba Allah lorongkan seorang budak 12 tahun pergi jauh-jauh sampai ke Jeram semata-mata nak ambil ujian tahfiz tu. Memang Allah lorongkan lah. Dipendekkan cerita, hari ketiga saya dekat ujian tu, tiba-tiba warden panggil. Ketika itulah rupanya mak ayah saya datang sekolah tu. Weh, Adenin kenapa tak bagi tahu masuk ujian tahfiz semua kan? Saya pun tak tahu nak cakap apa, sebab saya pun fikir juga kenapa aku tak bagi tahu. Sebab saya rasa memang Allah lorongkan saya, ditakdirkanlah masuk ke tahfiz tersebut. Dan alhamdulillah saya lepas ujian tahfiz tu dan dapatlah masuk tahfiz tu. Dan ketika tu result UPSR saya baru dapat, which is tidaklah berapa baik sangat result UPSR saya. Tapi mak saya baru nak marah, tapi bila dapat surat tahniah, anda layak masuk ke sekolah tahfiz. Terus mak ayah saya tak jadi marah, berubah menjadi gembira. Dan alhamdulillah berkat doa mak bapak, kawan-kawan, guru-guru, saya dapatlah menghabiskan hafalan 30 juzuk dalam tempoh setahun 9 bulan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Dan kemudian selepas tahfiz 2 tahun tu, saya sambung di Sekolah Menengah Islam Hirak juga. Ambil SPM di situ. Saya bukan budak pandai. UPSR tadi dah teruk dah. Cuma bab agama saya minat lah. Cuma time SPM tu, saya fikir satu benda lah. Saya akademik saya memang teruk. Saya jujur bagi tahu kat sini. Saya tak pernah lah naik pentas dapat anugerah mata pelajaran terbaik ke, tak pernah. Cuma saya terfikir satu benda, aku ni sekolah agama. Patutnya budak agama lah yang kena pandai. Lagi-lagi aku nak buat dakwah, aku nak sampaikan kebaikan. Tapi kalau akademik aku teruk, macam mana masyarakat nak percaya? So saya realise benda tu. Dan akhirnya saya membuat keputusan, aku nak cemerlang SPM. Dan saya tahu saya tak pandai. So apa saya buat? Saya cuba push diri saya. Saya tidur hampir setiap hari pukul 3 pagi. Setiap hari. Dan selepas subuh saya tak tidur lah. Dan dalam kelas pun saya tak tidur. Kan study? Study, homework semua. Homework, baca, menangis. Saya pun ambil mata pelajaran yang susah-susah juga, AdMed semua kan. Saya struggle lah sebab saya bukan budak pandai. Dan saya memang aim tahun ni aku nak banggakan mak bapak aku. Sebab saya bukan budak pandai. Jadi budak tak pandai ni sedih sebenarnya. Betul tak? Orang pandai rendah ke semua kan. Tapi saya cuba cabar diri lah. Sebab saya rasa semua orang boleh. Nak tak nak je. Dan alhamdulillah, rezeki Allah SWT yang saya tak expect pun, SPM saya dapat 9A. InsyaAllah. Time tu saya call mak saya pun menjerit. Cikgu saya pun tak sangka. Tak sangka. Ada seorang cikgu saya, dia kata kalau nak tengok, minta maaf sebut kalau nak tengok budak bodoh yang berjaya, tengok Adenin. Kalau Adenin boleh, korang takkan tak boleh. Ketika tu saya realise lah yang rupanya aku bukan tak pandai, aku malas rupanya. Ketika tu saya realise lah, kalau kita nak berjaya dalam apa-apa, dan kalau kita tahu kita ni mungkin sedikit slow berbanding orang lain, jalan dia bukanlah give up. Jalan dia adalah tingkatkan usaha lah. Buat sungguh-sungguh. Dan ketika tu lah saya rasa belajar tu satu kenikmatan. Enjoy. Rasa enjoy. Seronok belajar. Selama ni rasa beban kan. Dan alhamdulillah selepas dah dapat result macam tu, saya dapat masuk STAM, Sijil Tinggi Agama Malaysia. Pun sama juga, gagal sampailah saya tidur pukul 3 pagi setiap hari. Buat balik dan rezeki dapat 9 mumtaz 1 jajidan dalam STAM tu. Dan daripada situlah Allah bagi rezeki saya dapat pergi ke tempat yang saya idam-idamkan, iaitu Mesir. Alhamdulillah. Dapatlah sama belajar di Mesir pada tahun 2012. Tetapi 2013 bergolak pula. Di Mesir waktu di Mesir. Memang sampai saya nampak lah orang tembak-tembak tu. Tengah naik bas, memang kita orang tunduk dalam bas tu, nampak orang tembak-tembak. So atas dasar keselamatan, bincang-bincang dengan family semua, balik lah. Dan lepas balik tu saya sambung di Madinah International University dalam bidang fiqh wa usul sampai 2015. Kemudian saya
full time menulis buku, buat company Tarbiyah Sentap, dan sampai sekarang lah saya menulis. Begitulah ceritanya. Itu dia kan, penuh dengan inspirasi itu Mona. Allahu Akbar. Mungkin ada anak-anak muda yang mengenali Ustaz kat sini. Kadang-kadang pun ibu-ibu ayah yang muda mengenal juga. Betul. Ustaz Baca selalu tu Ustaz, membaca dekat media sosial hari ini apa yang kita tahu, dan itulah sebenarnya yang kita nak sama-sama ambil pengalaman Ustaz dan perkongsian daripada Ustaz sendiri, bagaimana kita tema kita pada kali ini adalah untuk kita nak fokus kepada isu anak-anak muda dan orang yang membangunkan anak muda, ibu ayah, guru-guru yang sentiasa mendengar dan juga menghayati program kita pada kali ini. Kejap lagi kita nak tahu lagi Mona, apa perancangan Ustaz Adnin yang nak dibawakan dalam rancangan ini, dan kenapa Ustaz kita perlu bimbing anak-anak muda ni Ustaz. Boleh lagi Ustaz akan berikan pandangannya, insya-Allah. InsyaAllah. Dan untuk waktu ini Ustaz dan para pendengar, kita akan berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata daras salam tabarakta ya الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Pulau Pinang, Perlis, Kedah Langkawi, 89.0. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan baru petang ini, Raudah Jiwa. Betul. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang dah pun mula like, komen, share. Baru tadi kita bersama dengan Ustaz Adnin, cerita tentang latar belakang beliau. Dah pun ada yang bertanya dari Puan Nurzila. Puan ke atau kakak ni kan, dia bertanya juga bagaimana nak kekalkan momentum tu. Kejap lagi mungkin Ustaz boleh berkongsikan juga tips ni Ustaz, macam mana kita boleh nak kekalkan momentum supaya berterusan. Buat saja. Ada usaha kat situ. Tapi kejap lagi Ustaz akan berikan pandangan. Ya, betul. Kita nak bersama lagi dengan Ustaz Ahmad Adnin Roslan
Ustaz, untuk rancangan Raudah Jiwa, bila tanya DJ Mona, Ya. Raudah tu bermaksud taman. Ya, Taman taman syurga. syurga. Saya membayangkan apa Ustaz? Bila taman ni dia tersusun, cantik, indah kan, dia warna-warni kan. Kita membayang macam tu. Semuanya kita nak macam tu. Jadi bagaimana jiwa kita, hati kita, minda kita ni perlu juga tersusun, indah, baik Ustaz. Jadi bila pertemuan kita ni Ustaz, sepanjang pertemuan untuk rancangan Raudah Jiwa ni, apa yang Ustaz nak berikan, nak sampaikan Ustaz? Silakan. Okey, pertama sekali saya bersyukurlah kerana IKIM FM memilih saya untuk menjadi panel dalam rancangan Raudah Jiwa gitu ni. Saya bersyukur dan semoga saya dapat menggalas tanggungjawab ni dengan baik. InsyaAllah. Dan bila kita cerita tentang Raudah Jiwa ni, sahabat-sahabat sekalian, saya nak bawa kepada diri saya sendiri dan anak-anak muda di luar sana dan segala-gala yang berkaitan dengan anak muda, which is mak ayah, guru-guru, kawan-kawan, semua sebenarnya. Bahawa sebenarnya hiburan terbaik anak muda adalah ilmu. Wallahi saya cakap, menuntut ilmu, mendengar ilmu, kelazatan dia lebih jauh daripada segala macam hiburan yang ada dekat muka bumi ni. Kalau kita betul-betul ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut. Dan saya cerita sikit kenapa ataupun ke mana hala tuju program Raudah Jiwa kita ni. Sekarang ni saya nampak anak-anak muda khususnya dan umumnya semua terkontang-kanting. Mereka inginkan bimbingan, mereka inginkan panduan. Mereka nak seseorang yang boleh memahami jiwa raga mereka, masalah mereka, isu-isu yang mereka sedang hadapi. Sebab apa saya nak cerita macam mana. Dulu bila saya tidak berkecimpung lagi dalam dakwah anak muda ni, saya agak judgemental terhadap mereka. Apalah remaja zaman sekarang ni, apalah budak-budak sekolah zaman sekarang ni, apalah, kita skeptik. Kita rasa menyampah, rasa benci. Dan bila kita tak faham mereka, kita akan rasa tidak sabar pada mereka. Contoh, kalau mak ayah tak faham apa isu-isu yang anak muda sedang hadapi, mereka sangat susah untuk faham mereka, anak-anak mereka, dan sangat susah untuk bersabar dengan segala masalah mereka. Betul. Sebab tak faham. Tak tahu kan apa kehendaknya. Apa kehendak dia orang, apa isu. Zaman pun berubah Ustaz. Zaman dulu lain pada zaman sekarang. Kadang-kadang kita nak mereka jadi macam kita di zaman dulu. Sedangkan zaman berubah. Sama juga bila cikgu, guru-guru tak faham masalah anak muda, mereka akan hilang sabar pada karenah-karenah dan masalah-masalah anak-anak muda. Bahkan kalau anak muda sendiri tak faham tentang apa masalah mereka, sampai satu tahap mereka pun tak boleh bersabar dengan diri mereka sendiri. Itu yang sampai jadi depression, nak bunuh diri, anxiety. Betul tak? Ramai. Sebab apa? Sebab mereka tidak memahami apakah yang sedang berlaku, isu yang berlaku, apa yang sedang bergelumang dalam dunia anak muda sekarang ni. Dan benda inilah yang kita nak bawa dalam program Raudah Jiwa. Kita nak memahamkan masyarakat kembali apa sebenarnya masalah-masalah, isu-isu yang anak muda sedang struggle, supaya kita sama-sama dapat membina generasi muda yang berpotensi, yang boleh memimpin, yang boleh menjadi asbab hidayah kepada seluruh umat, seluruh alam sampai hari kiamat. Saya, itu satu fasa dalam hidup saya which is saya tak faham anak-anak muda. Tapi bila saya mula menulis, dulu saya fikir macam mana cara terbaik nak mendekati anak muda. Macam-macam cara lah saya buat. Tapi setiap orang ada, orang kata apa, kelebihan yang Allah bagi pada dia. Ada orang mungkin dengan mengajar, ada orang mungkin dengan nasyid, ada orang mungkin dengan... So saya cuba macam-macam, tapi rupa-rupanya menulis adalah diri saya. Bila saya start menulis blog, saya bermula dengan menulis blog. Unexpected, saya pun tak tahu macam mana tiba-tiba blog saya tu, blog Tarbiyah Sentap tu, viral. Sampai 1 juta orang baca. Dan ramai orang muda komen. Dekat situ mata saya terbuka sikit. Oh, saya ingatkan orang muda tak suka baca. Kan? Ingatkan remaja ni malas. Ingatkan remaja ni tak sukalah benda-benda agama. Baca-baca. Tapi rupanya tidak. Rupanya mereka sangat dahagakan agama.
mereka sangat dahaga kan sebenarnya. Dan bila saya buat TikTok ni, saya pergi ke depan sikit. Awal-awal saya ingatkan TikTok tu satu platform yang gelik-gelik perempuan menari-nari kan. Cuba ada sekali tu saya buka TikTok, tiba-tiba ada orang share video saya dan video tu 2 juta views. So saya rasa macam ada orang dengar ceramah dalam TikTok punya. Dekat situ saya decide, saya tanya guru saya dan guru saya izinkan saya buat TikTok dan buat konten-konten dakwah. Dan sampai ke budak 4 tahun tengok. Dan ini sekali lagi membuktikan sebenarnya anak-anak muda ni dia bukanlah tak suka agama, tak suka kebajikan, tak. Mereka dahagakan agama, mereka sangat perlukan bimbingan. Cuma perlu ramai lagi orang untuk mendekati dan memahami mereka. Dan buku pertama saya yang lagi unexpected lah. Saya cerita ni sebab benda ni saya tak expect. So saya tak boleh nak bangga sangat sebab memang saya tak expect. Buku pertama saya tu 100,000 naskah terjual. Membaca orang nak baca. Dan yang beli tu majoriti remaja. Budak sekolah, form 1, form 2, form 3. Saya macam, time aku kecil aku pun tak baca buku. Kan? Bila besar tu. Kita pun tak adalah membaca sangat kan. Tapi ini semua bukti-bukti lah bahawa sebenarnya anak-anak muda sangat dahagakan ilmu, sangat dahagakan kebaikan. Cuma kena ada orang untuk memahami mereka. Dan kerana itulah kita buat rancangan Raudah Jiwa ni, supaya saya nak menyeru diri saya dan kepada sahabat-sahabat sekalian untuk sama-sama kita memahami jiwa remaja, jiwa anak muda, sebab akhirnya suatu hari nanti kita pun akan jadi mak bapak. Betul. Dan kalaulah kita bukan mak bapak pun, mungkin yang pendengar ni kita ada ramai kawan-kawan yang sebaya kita. Ataupun mungkin ada kawan-kawan yang ada anak remaja yang mana kita semua tak terlepas lah daripada dunia orang muda ni. Sebab itulah rancangan ni diadakan untuk kita sama-sama selamatkan anak muda kita, untuk kita mengupas dan memahami mereka, insya-Allah. InsyaAllah. Amin. Doakanlah semoga sepanjang pertemuan perjalanan ni akan semuanya lancar, baik-baik kan. Kita juga menyahut pucuk pimpinan IKIM Mona. Betul. Untuk kita bawakan rancangan ini buat sahabat pendengar, rakan-rakan penonton yang sedang juga berada bersama kita. Jadi anda kena kekal mendengarkan rancangan Raudah Jiwa ini yang kita terus bawakan kepada anda di setiap hari Isnin jam 5 petang. Okey, ada masa tak Mona? Sikit. Ada masa sikit lagi. Okey, kita ambil soalan lah. Boleh. Ustaz ni belum lagi buka tajuk tapi dah ada soalan kat sini. Masya-Allah. Ada sahabat kita bertanya dari Nurzila Abdul Kadir bertanya, Ustaz, macam mana nak kekalkan ataupun tingkatkan momentum tu? Macam mana tu Ustaz? Okey. Ini penting dalam berubah ataupun kita nak capai satu benda yang kita nak. Benda paling susah ialah kita nak kekalkan momentum, semangat, nak istiqamah tu. Benda ni sangat berat sebenarnya. Saya tak boleh tipu diri sendirilah. Saya sendiri pun nak istiqamah tu struggle juga. Kadang-kadang ada jatuh bangun, penat. Cuma bagi saya istiqamah tu apa? Istiqamah tu bukanlah kita baik tak jatuh-jatuh. Tapi istiqamah ialah, saya bagi contoh, kita nak masuk syurga, jalan yang lurus. Istiqamah tu bukanlah tak pernah jatuh. Istiqamah itu ialah jatuh, bangun balik, jatuh, bangun balik, jatuh, bangun balik, terseleweng, patah balik, terseleweng, patah balik. Dikekal kat situ. Sampai masuk syurga. Itu istiqamah. Kalau kita kata istiqamah tu maksudnya tak pernah lemah semangat, tak ada orang mampu istiqamah. Tapi macam mana kita nak memastikan diri kita tu sentiasa bangun dan sentiasa patah balik ke jalan yang betul tu? Bagi saya kunci dia adalah ikhlas lah. Ataupun kita tahu apa tujuan kita. Kalau kita tak tahu tujuan kita, kita dah menyeleweng, tak tahu nak patah balik mana. Kita pun tak tahu kita nak pergi mana. Tapi kalau kita tahu aku buat ni sebab apa, untuk apa, bila kita ikhlas, insya-Allah kita akan kekal kuat istiqamah. Saya suka dengan satu kata-kata lah daripada seorang ulama, Muhammad Ahmad Rashid. Dia kata al-futur ba'dal mujahadah min fasadil ibtida. Lemah semangat selepas dah bersungguh-sungguh adalah kerana niat permulaan yang salah. Betul ke? Dia Yona. Lebih kurang lah maksud dia kan.
Maknanya kadang-kadang kita lemah semangat tu bukanlah apa sangat. Tapi mungkin kerana kita punya niat tu salah. So dalam apa keadaan kita nak buat, nak belajar ke, nak kerja ke, nak dakwah ke, nak cari rezeki ke, nak bina keluarga ke, nak cari jodoh ke, nak kekalkan momentum tu, mulakan dengan niat yang betul. InsyaAllah Allah akan bantu. Mulakan dengan diri sendiri dulu kan. Itulah. Yang pertama tu. Baik, seperti kata Puan Sabasiah Hussein di Facebooknya, kata pun juga sama sungguh-sungguh anak muda sangat dahagakan ilmu, kemahiran, kebaikan dan bimbingan serta dorongan juga kat situ. Kan? Puan Nuradilah juga kata anak saya follow konten ustaz lah. Alhamdulillah. Mak dia jumpa kat sini. Kirim salam anak, kirim salam. Kirim salam anak. Maknya dengan Kak Radio Ikim. Nanti jumpa kat media sosial. InsyaAllah. Kejap lagi kita nak tanya-tanya lagi dengan Ustaz Anin. InsyaAllah yang mana? Betul, Syafiq. Dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islam. Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia telah berevolusi dalam memperkenalkan jenamanya kepada pendengar. Bermula dengan IKIM.FM, pilihan utama semenjak dari penubuhannya. Kepada IKIM FM, pilihan utama anda setelah 6 tahun bersiaran. Seiring dengan kemajuan teknologi dan pendigitalan radio, Institut Kefahaman Islam Malaysia sekali lagi memberikan nafas baru kepada jenama radionya dengan memperkenalkan Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami pada 18 Februari 2019. Kepada para pendengar yang masih setia Kini, Radio IKIM bukan sekadar boleh didengari menerusi saluran frekuensi, bahkan lebih meluas ke serata dunia menerusi aplikasi radio dalam talian. Dengarkan IKIM di mana jua. Selamat ulang tahun Radio IKIM yang ke-21. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sikap saling menghormati sepatutnya wujud dalam jiwa dan diri setiap insan. Jangan kerana sedikit perbezaan akan menyebabkan kita saling menjauhi dan saling berbalah. Sepatutnya perbezaan yang wujud di antara kita akan menyebabkan kita saling melengkapi. Pesanan kasih sayang daripada saya, Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Destinasi IKIM masih bersama untuk rancangan Raudah Jiwa. Betul. Dan seperti biasa Mona, kita masih lagi berada di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Terima kasih kepada anda yang komen, like dan juga share dalam pertemuan kita pada petang ini. Dan sambil-sambil kita berbincang bersama dengan tetamu kita yang berada di studio, mungkin ada yang baru saja buka dan juga pasang Radio IKIM. Kita sedang bersama dengan Ustaz Ahmad Adnin Roslan, seorang pendakwah bebas, orang muda kan Mona, yang nak berkongsi dengan kita bagaimana nak membawakan hala tuju rancangan ini, Raudah Jiwa, untuk kita nak bimbing, nak pimpin, nak bincang-bincang isu-isu yang berkaitan dengan orang muda dan orang yang membangunkan anak muda, guru, ibu ayah semuanya. Baik, kita ada soalan Mona untuk Ustaz ni. Ya, betul. Ada kita juga nak tahu dengan isu-isu dan juga pengalaman Ustaz. Betul Ustaz. Kita nak tahu pengalaman Ustaz tentang inspirasi anak muda di luar. Biasalah sekarang ni zaman main game dan open di internet sahaja. Dunia dia dalam bilik je. Aduh, kan Ustaz. Macam Ustaz pengalaman Ustaz sepanjang berada di media sosial, Ustaz dapat soalan-soalan, pertanyaan. Okey, ni menarik nak cerita Ni eksklusif lah. Okay. Ada banyak semenjak saya menulis buku, semenjak saya bagi ceramah di sekolah-sekolah, di universiti dan di media sosial. Ramai yang tanya soalan, ramai yang berkongsi masalah. Kadang-kadang sehari tu beratus juga soalan.
saya minta maaf lah kepada orang yang bertanya dan saya tak berjaya jawab. Cuma ada banyak kisah sebenarnya. Tapi hari ni saya nak kongsikan satu kisah inspirasi lah. Which is ada seorang budak perempuan ni, saya ceramah di sekolah dia. Saya tak kenal dia lah, memang tak kenal. Selepas saya ceramah di sekolah tu, adalah seorang budak lelaki ni minta nombor saya. Dia kata, "Ustaz, nak nombor, nak tanya apa-apa soalan nanti." Saya pun bagi je lah kan. Tak bagi takut marah pula. Tapi lelaki tu tak kontak saya pun. Tiba-tiba ada seorang perempuan ni, saya pun tak kenal siapa, dia kata dia dapat nombor daripada kawan dia tu. Dan perempuan ni, dia ketika tu form 5. Dia tanya saya soalan yang panjang. Saya pendekkan cerita, dia kata ketika dia form 2 dia pernah couple. And then dia punya pakwa tu ajak dia tengok video-video yang tak senonoh. Dan akhirnya dia terjebak. Dipendekkan cerita lagi, tiba-tiba clash. Lepas tu couple dengan orang lain pula. Dipendekkan cerita, clash juga dengan pakwa yang kedua tu. Cuma dia kata dia nak berubah. Tengah-tengah nak berubah tu, tiba-tiba pakwa pertama dia tu datang balik. Time ni dia dah form 4. Tapi pakwa pertama dia tu datang dalam bentuk yang berbeza. Dalam bentuk macam ni. "Awak, saya nak berubah. Boleh tak awak bimbing saya?" Dia minta perempuan tu bimbing dia. Dia lelaki tu. So perempuan tu rasa bersalah lah kalau tak bimbing kan. So perempuan tu pun kontak balik lelaki tu dengan tujuan konon-kononnya nak bimbing. Tapi itu hanyalah perangkap yang dibuat oleh lelaki tu. Akhirnya lelaki tu ajak balik perempuan tu tengok video tak senonoh. Dan bukan tu saja, mulalah video call, buka aurat dan sebagainya. Dan sampai satu tahap tak berpakaian lah. Satu hari, ketika perempuan tu tengah masuk kelas, tiba-tiba ada kawan dia kata, "Kau tahu tak video kau tersebar?" Maknanya lelaki tu sebarkan video. Dia call dia. Dan benda tu membuatkan dia punya kehidupan berubah lah. Memang down, depressed, tertekan, malu. Dan saya datang ceramah di sekolah dia time dia form 5. Time tu dia kata dia masih belum berjaya tinggalkan melihat video tak senonoh kan. Sampailah saya cakap lah benda tu haram dan sebagainya. Kita pun tak tahu, bila kita bagi ceramah, bila kita berkongsi, kita pun tak tahu siapa yang Allah detikkan jiwa dia untuk berubah kan. Hidayah tu daripada Allah. Dan rupanya apa yang saya kongsikan tu mengesani hati dia. Dan dia kata semenjak daripada hari tu dia memang dah tak couple semua. Dia dah tak tengok video-video tak senonoh. Cuma dia kata dia sedang depres lah. Sebab nak bangkit daripada satu perasaan yang malu. Dikhianati. Dalam keadaan tahun tu dia nak ambil SPM. So dia kata, "Ustaz, tolong bantu saya." Saya pun tak tahu nak bantu macam mana. Saya tak kenal dia. Sampai sekarang saya tak tahu muka dia macam mana. Saya hanya boleh kata, "Alamat rumah kamu berapa?" "Kenapa Ustaz?" "Saya nak bagi buku saya free." So saya bagi 3 buku saya free kat dia. Buku surat untuk orang yang putus cinta, surat untuk orang yang putus asa, dengan surat cinta untuk pendosa. Apa yang ada dalam tu, Ustaz? Surat putus cinta move on, macam mana nak move on daripada down disebabkan cinta manusia. Kita nak bangkit untuk mendapat cinta Allah. Surat untuk putus asa, saya cerita macam mana nak bangun daripada keputusasaan hidup lah. Surat cinta untuk pendosa, saya nak cerita bahawasanya pengampunan Allah tu sangat luas. Saya pun bagilah 3 buku ni pada dia. Dia baca, dia tak baca, saya tak tahu. Selepas saya dah bagi tu, terima kasih sama-sama. Dah tu je. End of story. 2 tahun selepas tu, saya bagi ceramah di UIA Gambang. Lepas bagi ceramah, tiba-tiba ada seorang datang, dia kata, "Ustaz, ada orang kat atas tu dia bagi surat." Dia kata, "Nanti baca." Okey. Dalam kereta saya pun baca lah surat tu. Rupa-rupanya surat tu panjang, dia tulis guna tulisan tangan. Yang bagi surat tu adalah perempuan tu 2 tahun lepas. Panjang, saya menangis. Time tu saya menangis. Dia kata, "Terima kasih Ustaz." Selepas baca buku Ustaz tu, saya berubah dan saya bangkit balik untuk pengetahuan Ustaz. Saya dapat straight A SPM. Masya Allah.
Dan sekarang saya berada di Universiti UIA. Dan dapat rezeki dengar ceramah Ustaz kali kedua. Terima kasih. Saya dengar tu, saya pun menangis sebab saya fikir banyak kali tau. Kadang-kadang aku yang bagi ceramah ni pun tak adalah terkesan sangat dengan apa yang aku cakap. Tapi orang lain yang itu membuktikan yang sebenarnya bukan saya yang power. Yang power tu Allah lah yang bagi hidayah. Hanya dengan kata-kata kita yang kita pun tak sangka benda tu boleh mengesani orang. Tapi poin pengajaran yang saya nak cerita, nampak tak betapa pentingnya kita menangani anak muda dengan cara memahami mereka. Bayangkan kalau perempuan tu mesej saya terus bantai dia. Itulah kau siapa suruh couple. Kita maki, marah dia. Kita tak cuba memahami. Boleh jadi hidup dia bertambah. Dia tak terima. Ramai orang-orang depres yang mengadu kat saya. Disebabkan bila dia cerita kat mak dia yang dia depres pun, mak bapak dia tak boleh terima. Kau ni mengada-ngada lah. Takkan tu pun kau nak. Dan inilah realiti. Sebenarnya anak-anak muda hari ni sangat perlukan bimbingan. Dan kisah-kisah, saya ada banyak kisah insyaAllah di masa akan datang. Tapi kisah-kisah inilah yang menjadi inspirasi untuk kita sendiri yang tidak diuji seperti itu, untuk lebih bangkitlah dalam segala ujian hidup kita insyaAllah. 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 Saya itu apa yang Ustaz cerita, apa yang saya terbayangkan Mona, dalam anak muda ni mampu berubah Ustaz. Betul. Ada kekuatan untuk hijrah kan? Betul. Betul. Jangan pernah rasa anak kita ataupun kawan kita ataupun anak murid kita tak ada harapan. No. Tak ada istilah tak ada harapan. Mesti boleh. Engkau siapa nak bagi harapan pada orang kau ni tak layak masuk syurga? No. Semua orang ada harapan. Allah Rabbi. Jahat mana pun orang tu. Ya. Kadang-kadang dia boleh jadi jauh lagi baik daripada kita pun. Dan dah ramai dalam sejarah membuktikan orang yang kita rasa macam tak ada harapan boleh jadi lagi hebat daripada orang yang rasa orang tu tak ada harapan tu. Sebab itulah kepada ibu-ibu ayah-ayah yang diuji dengan masalah anak, jangan putus doa. Jangan putus doa. Banyak-banyak. Izinkan saya cerita satu lagi kalau sempat. Ni pun kisah benar. Kisah ni dekat dengan saya sebab dia family lah. Family terdekat, which is seorang, saya tak nak cerita siapa family yang belah mana, tapi dia family saya lah. Mak dia tiap hari doakan anak dia sebab anak dia ni sangat jahat lah. Isak dadah dan sebagainya. Memang anak yang bermasalah. Dan mak dia tak putus asa doakan hidayah untuk anak dia sampailah mak dia meninggal. Tapi anak dia tak berubah lagi. So mak dia meninggal dalam keadaan tak sempat tengok anak dia berubah lah. Bila dah si anak ni dah besar, dah kahwin, dipendekkan cerita, dia dapat anak yang lagi teruk daripada dia. Bila anak dia besar sampai keluar masuk penjara, ketika tu barulah hidayah menjentik jiwa dia. Oh, ini ke yang mak aku rasa. Dan benda tu dia berubah. Dan dia punya berubah tu, dia pergi masjid, solat berjemaah. Sampailah di akhir hayat dia sakit. Ketika tu ayah saya, sebab dia macam sepupu ayah saya. Ayah saya duduk sebelah dia. Dia kata pada ayah saya, Roslan, kau pernah tinggal solat tak? Aku banyak tinggal solat Roslan. Dia menangis kan. Tak apa, kau dah berubah, kau dah taubat, Allah ampunkan semua dosa kan. Banyak dosa aku kat mak aku semua. Tapi dipendekkan cerita, di akhir hayat laki tu, dia ucap syahadah. Kita sakit, Allah sakit, meninggal. Maknanya sejahat-jahat orang tu, tapi walaupun mak dia tu tak pernah tengok anak dia berubah, tapi berkat doa mak tu, di akhir hayat anak dia tu, dia mati dalam keadaan dia dah berubah, dia dah bertaubat, ucap syahadah. Boleh jadi mak dia ni akan reunion dengan anak dia dekat syurga, InsyaAllah. So sebab itulah jangan pernah rasa anak kita tak ada harapan. Doa ibu ayah. Doa ibu ayah tu mahal harga. Kan. Sama juga pada guru, jangan pernah tak halalkan ilmu pada anak murid, tak redha pada anak murid. Jangan.
Doakan yang baik. Dia rasa doakan dia. Walaupun lah mungkin kita tak suka kat pelajar tu ke. Geram lah kan. Geram. Tapi itulah hebatnya seorang guru kan. Itulah darjat seorang guru akan naik lagi. Masya-Allah. Rabi, masya-Allah. Itu antara perkongsian pengalaman Ustaz Adin sendiri berada di media sosial, bertemu, dapatkan lagi perkongsian daripada sahabat-sahabat kita yang juga sentiasa bertanya soalan. InsyaAllah kita akan berkongsi dari semasa ke semasa. Setiap hari Isnin jam 5 petang anda kena kekal di frekuensi Radio IKIM dan juga di YouTube, di Facebook Radio IKIM. Kita akan sama-sama berbincang dengan Ustaz Adin insya-Allah. Minggu depan kita nak buat tajuk apa yang mana? Nanti Ustaz ni akan kupas-kupaskan lagi tu. Insya-Allah. Insya-Allah. Baik. Iya, betul. Alhamdulillah. Itulah sangat inspiring kan orang kata untuk kita nak dapat lagi semangat untuk kita mendidik anak muda ini bukannya mencabar sebab zaman berlainan. Alhamdulillah. Dan untuk waktu ini kita berterima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Ahmad Adnin Ruslan. InsyaAllah banyak lagi yang kita nak bincangkan bersama Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang sudi bersama kita dalam pertemuan sulung untuk rancangan Raudah Jiwa ini. Dan jangan lupa untuk anda boleh hantarkan ke talian WhatsApp kita kalau ada soalan pertanyaan. Terus saja ke WhatsApp konti 01129004 dan juga banyak yang komen dekat Facebook. InsyaAllah nanti kita buka soalan dan juga buka tajuk. Kita boleh terus saja hantarkan pertanyaan, persoalan anda bersama dengan tetamu kita Ustaz Adnin insyaAllah. Ya, insyaAllah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami. Destinasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allah Azza wa Jal berfirman dalam surah Al-Kawthar, satu surah yang beri khabar gembira kepada umat Nabi SAW tentang telaga Al-Kawthar. Namun, di hujung ayat surah tersebut, Allah Azza wa Jal ada memerintahkan satu perintah. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kerana Tuhanmu dan lakukanlah sembelihan. Satu perintah yang jelas yang mana Allah Azza wa Jal inginkan kita, saya juga anda, melakukan ibadah teragung pada bulan Zulhijjah. Ibadah yang mengajak kita mengorbankan yang terbaik untuk kita miliki sebagai bekalan untuk berjumpa Allah Azza wa Jal. Maka sahutlah seruan Allah, sahutlah seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan pelbagai kebaikan, pelbagai manfaat yang pastinya sebagai bekalan kita untuk berjumpa Allah Azza wa Jal. Bekalan, amalan, antara perkara yang sangat-sangat kita perlukan bila mana kita berjumpa Allah Azza wa Jal. Jadi ayuh bersama dengan kami di Korban IKIM untuk kita menyahut seruan Fasalli li rabbika wanhar. Jangan bertangguh lagi. Jom daftar korban sekarang kerana korban bersama IKIM kami menawarkan perkhidmatan secara PNP, profesional dan premium. Maklumat lanjut dan pendaftaran korban WhatsApp 017-983-8382. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu